Okey, alhamdulillah kita untuk malam ni kita akan masuk tajuk yang baru, selepas kepada tajuk persamaan linear, tajuk yang ke-6. Okey, pada malam ni cikgu akan terangkan kepada kamu tajuk yang ke-7. Kita akan cuba juga kita akan cuba habiskan silibus kita pada tahun ni. Setakat mana yang termampu kita akan cuba. Dan supaya apa? Supaya bila naik tingkatan 2 nanti kamu tak teruk sebab naik tingkatan 2 nanti dia akan belajar bab-bab yang tingkatan 2 tu dia berkait dengan bab-bab tingkatan 1. Jadi kita cubalah dalam tempoh cuti ni kita cuba habiskan. Okey, jadi untuk tajuk yang ke-7, ketaksamaan linear, adalah sambungan kepada tajuk persamaan linear lah. Guna tak apa. Okey, sambungan kepada tajuk persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Okey, slide yang kita tunjuk sebelum ni. Okey, pada tajuk yang sebelum ni, kalau sini kita boleh tengoklah apa yang kita bina sebelum ni di bawah tajuk persamaan linear. Okey, di mana dan kisah kita boleh. Okey, pengenalan Okey, alhamdulillah ada ramai ni. Okey, cikgu akan terangkan kita slow-slow lah. Cikgu tak terang laju supaya kamu dapat tangkap lah. Tajuk persamaan linear ni ketaksamaan linear, bukan persamaan linear. Apa beza persamaan linear dengan ketaksamaan linear? Okey, yang membezakan dia pada sini Kalau tajuk sebelum ni persamaan linear, tajuk yang kita belajar sebelum ni adalah persamaan linear. Cikgu tulis sini. Cikgu tulis dulu perkaitan dia. Persamaan linear. Persamaan linear ni dia, apabila sebut persamaan ni dia melibatkan sama dengan. Di dalam sesuatu persamaan tersebut ada sama dengan, maka kita panggil persamaan linear lah. Kenapa dipanggil linear? Sebab di dalam persamaan tersebut ada nilai yang kita tidak tahu. Contohnya yang cikgu sebut sebelum ni, ini kita nak start kan. Cikgu pengenalan dulu sebelum peralihan di antara persamaan linear kepada ketaksamaan linear. Okey, cikgu bagi kaitan sikit. Okey, kalau tengok di sini dalam tajuk persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Okey, macam mana terhasilnya persamaan linear? Dia daripada sebutan algebra. Okey, sebutan algebra contohnya 2pi. Okey, apabila sebutan algebra digabungkan dua ataupun lebih sebutan algebra, contohnya 2pi tambah 3k. Okey, ini kita panggil ungkapan algebra. Okey, ini kita panggil ungkapan algebra. Kita tulis A. Kalau satu ni sebutan algebra, yang ni pun sebutan algebra. Okey, apabila dua ataupun lebih sebutan algebra digabungkan, dia akan menjadi ungkapan algebra. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebutan algebra ni perkataan lah. Perkataan pertama, perkataan kedua, bila digabungkan menjadi ayat. Jadi ungkapan algebra ni umpama ayat lah. Okey, jadi ini kita panggil ungkapan algebra. Apabila dalam persamaan ni ada sama dengan, contohnya 2pi tambah 3k sama dengan 10. Okey, di sini kita dah tak panggil dia sebagai ungkapan algebra, kita panggil dia persamaan linear. Okey, persamaan linear. Nanti di tajuk tingkatan 2, tajuk tingkatan 2, dia ada satu lagi tajuk yang memang kita panggil adik-beradik dengan tajuk persamaan linear, yang kita panggil sebagai rumus algebra. Persamaan linear nanti kamu akan jumpa lagi satu tajuk, rumus algebra. Tajuk rumus algebra ni umpama kembar kepada tajuk persamaan linear. Sebenarnya ada konsep yang sama saja. Okey, jadi persamaan linear sebab apa? Sebab apa kita panggil persamaan linear? Sebab dia ada di sini ada sama dengan. Okey, sama dengan. Okey, di bawah tajuk ketaksamaan linear. Okey, kita pergi pada bawah tajuk ketaksamaan linear. Okey, di sini dia tak ada sama dengan. Dalam sesuatu persamaan tersebut tak ada sama dengan, tapi dia menggunakan simbol. Okey, apa simbol dia? Okey, di sini kita tak guna. Okey, kamu tak akan jumpa di bawah tajuk ni, kamu tak akan jumpa satu simbol simbol sama dengan. Tak akan jumpa. Tak jumpa. Okey, simbol ni kita tak jumpa di bawah tajuk ni. Okey, kita ada beberapa simbol baru yang kamu akan jumpa. Pertama, simbol apa? Berapa simbol? Okey, lebih besar. Simbol pada lebih besar.
Okey, cikgu tulis dulu. Okey, simbol kepada lebih besar. Okey, ni simbol dah lebih besar. Okey, simbol kepada lebih kecil. Lebih kecil. Okey, dia tajam je tu. Nanti cikgu tunjuk macam mana kita nak bezakan, nak baca macam mana nak baca lebih besar lebih kecil. Nanti kita terangkan sekali lagi. Okey, yang kedua, dia ada 4 simbol di bawah tajuk kita samaan linear yang kamu kena ingat. Okey, pertama lebih besar. Yang kedua lebih kecil. Yang ketiga lebih besar dan sama dengan ataupun simbol sama dengan lah. Simbol besar sama dengan. Macam mana lebih besar sama dengan? Okey, dia simbol lebih besar dan sama dengan. Okey, seterusnya simbol yang keempat apa dia? Okey, simbol yang keempat adalah yang kita akan guna nanti di bawah tajuk ni. Okey, simbol yang keempat adalah lebih kecil dan sama dengan. Macam mana lebih kecil sama dengan? Okey, jadi 4 simbol ini yang kita akan guna. Satu, simbol lebih besar. Macam mana kita nak baca, nak bezakan lebih besar dengan lebih kecil. Okey, sekarang ni okey, contoh macam mana kamu nak guna simbol ni. Okey, kita boleh guna contoh. Okey, 5 dengan 7. Okey, 5 dengan 7 kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Kalau dalam ayat bahasa Melayu kita akan kata lebih besar. Kita akan hijau lah, lebih besar daripada 5 lebih kecil daripada 7. Ataupun dalam matematik kita tak menggunakan perkataan, kita menggunakan simbol. Okay, dalam matematik kita menggunakan simbol. Jadi kita tak tulis 5 lebih kecil daripada 7. Kita akan guna simbol lebih kecil. Jadi kamu akan guna simbol saja. Sama juga kalau nanti aku tunjuk bagaimana kita nak baca simbol tu. Macam mana nak kenal pasti simbol. Okey, kita tulis daripada kiri ke kanan. Okey, kita mudahlah. Kita tulis daripada kiri ke kanan. Kalau macam Jawi, kanan ke kiri. Jadi kanan kiri. Kalau Mandarin atas ke bawah macam mana ni. Okey, jadi untuk kita sebab bahasa Melayu kita daripada kiri ke kanan. Jadi mudah kita nak baca. Sekarang kita akan kamu tengok macam mana kita nak kenal simbol ni. Okey, simbol ni dengan simbol ni, macam mana kita nak bezakan antara dua simbol ni. Ikut yang mana lebih besar lebih kecil. Okey, cara dia adalah kita baca daripada kiri ke kanan. Okey, kita baca. Okey, daripada kiri kita berada di sini. Biasalah kita menulis kan, bahasa Melayu kita tulis. Okey, daripada sini kita baca ke sini. Okey, jadi kamu kena tahu kita sekarang berada di sebelah tajam ke sebelah luar. Maka kalau kita berada di sebelah sini, maksudnya yang ni lebih kecil daripada sebelah sini. Yang ni kecil dan ini besar. Maksudnya ini simbol dia lebih kecil daripada apa? Okey, kalau simbol ni kita berada di sebelah sini. Okey, kita berada di sebelah sini. Okey, di sini adalah belah luas dan ini belah kecil. Jadi lebih besar daripada sebelah sini. Jadi kita dapat beza. Ada yang pengalaman yang lepas-lepas, abang-abang yang sebelum ni. Okey, dia terbalik baca. Okey, dia baca contoh ini dia kata lebih besar daripada. Macam mana kamu boleh baca lebih besar daripada? Okey, kamu start daripada mana? Start dari sini ke start dari sini? Kalau kita start ni, baca daripada sini. Jadi lebih kecil daripada apa? Lebih kecil daripada sekarang kita baca daripada sini ke sini kan? Daripada kiri ke kanan. Kita tak baca daripada kanan ke kiri. Jadi sama juga dengan simbol. Okey, jadi di sini. Okey, ini kita nak kenal simbol dulu. Nak kita panggil kata ta'aruf pada simbol, 4 simbol ni. Okey, contoh kita bagi 10 dengan 2 tambah 5. Contoh. Okey, di antara 10 dengan 2 tambah 5. Okey, cikgu bagi beberapa soalan lah. Okey, 7 tolak 3 simbol dengan 10 tolak 6. Okey, itu satu lagi. Okey,
Okey, 1/2 dengan 2/3. Okey, cikgu bagi beberapa contoh bila kita ni. Macam mana kita nak gunakan simbol ini? Okey, untuk first kita akan cikgu akan terangkan simbol lebih kecil dengan lebih besar. Okey, macam mana kita nak aplikasikan dia? Contoh 0.25 dengan 3/4. Okey, punca kuasa 66 contoh dengan 7. Ni soalan pertama, contoh pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Okey, macam mana kita nak tulis simbol? Okey, macam mana kamu nak tulis? Kita baca daripada kiri ke kanan. Jadi kamu kena tahulah sebelah kiri. Kalau nombor sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, maka sebelah kiri ni kita kena letak belah tajam. Sebelah kanan sebab dia lebih besar, dia kena letak belah luas. Itu kaedah dia. Kalau sebelah kiri nilai dia lebih besar daripada sebelah kanan, maka kita akan letak yang sebelah kanan ni yang belah luas. Manakala belah kiri adalah belah kecil yang tajam. Jadi tak terbalik Jadi tak ada timbul isu kamu buat simbol secara terbalik. Okey, jadi di sini 10 dengan sebelah ni 2 tambah 7. Mana lebih besar? Maka kita dah tahu 10 ni lebih besar daripada sebelah kanan. Maka kita kena letak simbol 10 ni belah besar, maka 7 tu belah kecil. Maka inilah simbol 10 lebih besar daripada 2 tambah 5. Itu maksudnya nilai tersebut. Okey, jelas Faham Okey, jadi yang kedua 7 tolak 3 dengan 10 tolak 6. Okey, 7 tolak 3 apa? 4. 7 tolak 3 4. Yang ni 10 tolak 6 pun 4 juga. Oh, cikgu silap bagi. Okey, dia akan jadi sama dengan lah. Kalau dalam tajuk ni kita kalau boleh kita dia tak ada dia tak menggunakan simbol sama dengan. Dia guna 4 simbol je. Jadi kita tambah satu lagi di sini. Ubah cikgu edit sikit. Kita letak 7 macam tu. Okey. 7 tolak 3 4. Jadi 10 tolak 7 apa? 3. Jadi di sini 3 nilai dia. Jadi apa yang kita kena simbol dia, yang kita kena letak, maka sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Maka kita letak belah lebih besar macam tu. Jadi jangan kamu terbalik. Jangan terbalik letak macam tu. Maksudnya sebelah kecil belah kiri, belah besar belah kanan. Betul atau salah? Salah. Kalau dalam bahasa kalau kamu tulis simbol macam ni, salah. Biasanya ada di soalan macam ni, ada di bahagian B. Soalan bahagian B diberi beberapa persamaan macam ni untuk kamu masukkan simbol. Okey, biasa kamu kena masuk simbol dalam kotak jadi jangan tersilap itu. Kita perlu cari nilai kiri dan kanan. Okey, kalau tengok pada soalan nombor 3. Okey, kalau diberi dalam bentuk pecahan. Okey, biasa pecahan nombor pecahan pasangan dia apa? Kalau kita nak tengok dari segi perbezaan dari segi pecahan, susah nak nampak. Okey, kamu kena tahu bahawa nombor ni pecahan, contohnya 1/2. Okey, dengan nombor perpuluhan, dia ni sebenarnya adik-beradik. Adik-beradik, dia sama aja. Okey, pecahan kalau tukarkan kepada perpuluhan jadi 0.5. 0.5 tukar kepada pecahan, dia jadi 1/2. Dia macam kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Kuasa 3 punca kuasa 3. Dia macam tu lah. Dia sama. Jadi nak membezakan apabila nilai tersebut pecahan susah. Jadi kita tukarkan pecahan kepada perpuluhan supaya kita nampak nilai tersebut. Okey, 1/2 sama dengan contoh 0.5. Okey, 2/3 sama dengan berapa? Siapa ada kalkulator? Okey, sila bahagi. 2 bahagi dengan 3. Okey, 2 bahagi 3 berapa? 2 bahagi dengan 3. Guna kalkulator saja. Okey, 0.6 kan? 0.6. Jadi
Untuk matematik, kamu kena ada kalkulator lah. Nah, 0.6. Jadi di sini 0.6. Jadi kita boleh nampak perbezaan di antara dua nilai tersebut. Okey, di sini 0.5, di sini 0.6. 0.6. Okey, jadi di sini baru kita nampak yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Maksudnya 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Maka kita akan letak simbol lebih kecil. Nampak dah? Okey, jadi di sini contoh yang seterusnya 0.25 dengan 3/4. Okey, yang mana lebih kecil dan yang mana lebih besar? Okey. Okey, yang lebih nak tahu lebih kecil lebih besar, kamu kena samakan kategori nombor ni. Di sini perpuluhan, di sini pun perpuluhan. Jadi pecahan ni biasanya kita akan tukar kepada perpuluhan lah, sebab kita nak bagi compare, kita nak compare nilai. Bila kita nak compare nilai, nombor tu dalam bentuk perpuluhan atau dalam bentuk nombor bulat lebih mudah berbanding dengan nombor dalam bentuk pecahan. Sama juga kalau dalam integers ataupun integers lah part yang pertama kan, diberi nombor, contoh diberi nombor pecahan tu. Okey, sila susun ikut turutan menurun, susun ikut turutan menaik nombor pecahan. Macam mana nak susun nombor pecahan ikut turutan naik ataupun nombor pecahan ikut turutan menurun? Tak ada cara lain, adalah cara yang paling mudah adalah kita tukarkan nombor pecahan tersebut kepada perpuluhan. Barulah kita boleh susun dia ikut turutan menaik ke turutan menurun. Sama juga dalam kes ni. Okey, jadi 0.25 dengan 3/4. Kita jangan tukarkan 0.25 ni jadi pecahan. Jadi susah untuk kita nak compare yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Jadi kita kena tukarkan 3/4. Okey, ambil kalkulator. 3/4. Okey, 3 bahagi dengan 4. 0.75. Jadi kita tulis je 0.75. Jadi di sini kita boleh nampak. Okey, yang mana lebih besar? Yang ni lebih besar, yang ni kecil. Maka kita letak simbol dia lebih kecil. Biasanya 0.25 lebih kecil daripada 3/4. Okey, sama juga yang ni. Okey, ini macam mana? Okey, gunakan kalkulator. Punca kuasa 2 66. Punca kuasa 2 66. Okey. Okey, punca kuasa, guna kalkulator. Punca kuasa masukkan 66 sama dengan okey 8.12. Okey, kita gunakan 8.12. Okey, di sini 8.12. Okey, jadi kita nampak CP dia punya ni kan. Okey, jadi kita tahulah punca kuasa 66 ni lebih besar daripada 7. Jadi di sini. Okey, jadi secara asas ni baru dua simbol. Simbol lebih kecil, lebih besar. Nanti cikgu akan terangkan dari segi apa? Yang kedua ni, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey. Cikgu pergi contoh okey. Contoh ni kita pergi, kita masih lagi bermain dengan simbol lebih besar dan lebih kecil. Okey, cikgu bagi contoh lagi sebelum kita tengok ni kan. Okey, contoh pertama. Kalau dia kata X lebih besar daripada 5. Yang kedua, Y lebih kecil daripada 3. Yang ketiga, P lebih besar daripada 7. Yang keempat, K, ikutlah abjad apa-apa pun. Ini kita dalam kamu baru lepas sambung daripada persamaan linear kan. Persamaan linear ni ada nilai yang kita tak tahu. Maksudnya ni K ni semua ni, X, Y ni semua kita tak tahu nilai dah. Okey, jadi K lebih kecil daripada negatif 3. Yang kelima, apa-apa W lebih kecil daripada negatif 5. Okey. Okey, ni cikgu nak kita masih ta'aruf lagi. Ta'aruf bagi betul-betul kamu faham betul-betul simbol ini. Okey, kalau dia kata ni sesuatu nombor, tadi nilai kiri kanan kita tahu nilai. Sekarang ni sebelah kiri kita tak tahu nilai dah.
Okey, macam mana kita nak lukiskan dalam kita panggil garis nombor? Sekejap. Okey, kita nak terangkan di atas garis nombor. X lebih besar daripada 5. Di atas kita panggil garis nombor. Garis. Apa maksud garis nombor? Garis nombor ni maksudnya, okey, yang kita belajar di bab pertama di tingkatan 1, kalau kamu ingat. Okey, kita susun dia ikut garis nombor ni kita panggil garis nombor. Okey, di mana contoh kita letak bahawa integers, di bawah tajuk integers kan. Integers tu maksudnya ada nombor positif dan ada nombor negatif. Di mana sebelah kanan kosong, dia akan mula nombor yang positif lah, 1, 2, 3, 4. Manakala sebelah kiri negatif, kamu semua tahu itu, cikgu beritahu bahawa nombor yang paling di bawah kosong ada lagi nombor. Ya, ada lagi nombor. Nombor apa? Nombor negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi kalau kamu ingat di tajuk pertama, cikgu tanya kamu, apakah nombor yang paling besar? Nombor paling besar kamu kata infinity. Apa maksud infinity? Infinity ni maksudnya tidak ternilai. Dan dari itu cikgu tanya juga, apa nombor yang paling kecil? Dan kamu jawab infinity. Selepas kamu belajar tajuk ni, kamu kata infinity. Apa maksud infinity? Infinity ni maksudnya tak ternilai, banyak. Okey. Okey. Jadi okey, kita pergi pada sini. Kita perlu menggambarkan X lebih besar daripada 5 di atas garis nombor. Okey, jadi kita letak. Okey, dia kata X lebih besar daripada 5. Apa yang kita faham? Apabila X lebih besar daripada 5, maksudnya nilai X ni, nilai X ni bermula dengan apa? Adakah bermula dengan apa? Maksudnya dia lebih besar. Jadi kemungkinan X ni adalah bermula dengan 6 ataupun 7, 8 dan seterusnya. Faham tak? Maksudnya nilai X ni lebih besar daripada 5. Maksudnya X ni kalau 4 bukan, kalau 3 bukan, sebab dia lebih besar. Kalau 3 sini takkan 3 lebih besar dari 5, bukan. Maksudnya kalau sama ada kebarangkalian dia adalah, kemungkinan adalah 6 lebih besar dari 5, 7 lebih besar daripada 5, 8 lebih besar dari 5. Jadi nombor bermula pada 6 sampai 7, 8 sampai ke atas. Jadi 6 ke bawah bukan. Jadi baru betul statement ni. Jadi kita akan letak nilai X. Contoh kita akan letak X. Sini X lebih besar daripada 5. Jadi kita akan letak X ni apa dah ini kan. Kita letak je tu. Okey. Nanti ada soalan yang meminta kamu buat garis nombor berdasarkan ketaksamaan linear inilah. Jadi di sini kita akan letak contoh kita letak 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Dan maksudnya nilai itu makin membesar lah. Jadi cikgu letak warna. Jadi X ni berada di kawasan mana? X akan berada di kawasan bermula daripada 6. Bermula daripada 6, kita akan buat macam tu. Dan di sini dan ke atas. Maksudnya ini adalah nilai X. Kamu kena buat bulat kosong. Kosong yang tidak berisi lah. Dia beza kosong macam ni dengan kosong macam ni. Jadi kena beza. Untuk lebih besar nanti, lebih besar lebih kecil. Lebih besar lebih kecil, kita akan guna simbol ni. Ni untuk merujuk pada lebih besar lebih kecil. Tapi untuk simbol ni kita merujuk kepada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Itu simbol ni. Jadi kalau tengok sini, cikgu guna simbol kosong. Kosong tarik ke depan kan. Jadi kita pergi pada contoh yang kedua. Kita tak pergi buku teks ke ni? Nanti saat kita tengok buku teks. Ni kita panggil pengenalan tu. Kita panggil stretching. Kita panggil
Okey, y lebih kecil daripada 3. Pertama kita lukis ni di sini soalan minta bina gambarkan dalam bentuk garis nombor kan. Okey, garis nombor. Okey, kamu guna pembaris lah. Guna pembaris, jangan guna cecek kuning, bengkok. Okey, kita tengok y lebih kecil daripada 3. Kita tengok. Manakala lebih kecil daripada 3, jadi kita akan letak dia y ni berapa kebarangkalian dia. Jadi kamu tak boleh letak 4. Kalau kamu letak 4, salah. Kenapa? Salah dari segi maksud dia lah. Lebih kecil ni, maksudnya y ni mesti 2 dan ke bawah. 2 dan ke bawah barulah kena dengan simbol lebih kecil ni. Jadi y ni kemungkinan 2 dia ke kiri lah. Kalau sini 2 dan ke bawah ke kiri. Okey, 2 1 0 negatif 1 negatif 2 negatif 3 dan seterusnya. Maksudnya 3 di sini lah. Jadi kita letak di sini 3. Okey, 2 1 0 negatif 1 negatif 2 dan seterusnya. Maksudnya banyak seterusnya sampai infinity. Maksudnya ke bawah. Jadi macam mana kita nak letak bentuk dalam garis nombor? Kita akan letak. Okey, maksudnya y ni mula dengan apa? Mula dengan kalau lebih kecil daripada 3, dia akan mula dengan 2. Dia bukan start daripada 3, dia akan mula dengan 2. Buat bulat kosong je tu, dan kita akan tarik. Kenapa kita tarik ke belakang? Merujuk kepada nilai y. Ini adalah nilai y. Kenapa nilai y? Nilai y tak tetap. Boleh jadi 2, boleh jadi 1, boleh jadi 0, boleh jadi 1, boleh jadi 2. Jadi tak tahu nilai y. Jadi bila kita tak tahu nilai y, kita akan nyatakan dalam bentuk garis anak panah macam ni. Mana-mana pun boleh jadi y. Syarat dia mesti 2 dan ke bawah. Itu maksud dia. Okey, jelas kan? Okey, jaga bagi contoh sekali lagi. Sampai kamu betul-betul, kita kata betul-betul faham. Okey, di sini dia kata P lebih besar daripada 7. Maka apa yang kita faham bila P ni lebih besar daripada 7, maka P ni mesti kalau nombor lebih besar daripada 7 adalah 8 dan ke atas. Kita faham dah. Okey, P ni mungkin cikgu berapa P? Ada yang kata 8. Ya, mungkin. Ada yang kata 9. Ya. Ada yang kata 10. Ya. Ada yang kata 5. Salah. Kenapa salah? Sebab P ni mesti lebih besar daripada 7. Takkan 5 lebih besar daripada 7? Tak. Maksudnya salah. Dan seterusnya. Jadi bila kita gambarkan dalam bentuk garis nombor. Okey, kita letak mana? Lebih besar daripada 7. Maka kita letak sini 7 lah. 7 8 9 10 11. Okey, jadi dan seterusnya. Dia tak mati dekat sebelah lah. Maksudnya kita buat nak panah macam tu lagi. Maksudnya dia akan ada lagi. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya kita akan letak. Kita akan macam highlight lah dekat mana area dia. Area P ni. Area P ni maksudnya bermula di sini sehingga seterusnya. Infinity. Maksudnya bermula daripada 8 dan ke atas. Baru dah lebih besar daripada 7 lah. Okey, jadi kita tulis nilai P di sini. Okey, seterusnya. Okey, kamu dapat faham konsep ni? Kira dah okey dah. Untuk yang pertama. Tahu dah. Oh, okey, cikgu nampak. Okey, bagus. Okey, K lebih kecil daripada negatif 3. Okey, ni sekarang ni nombor negatif 3. Okey, kamu kena tahu kalau di bawah nombor negatif, okey, semakin besar nombor negatif, nilai dia makin kecil. Jadi semakin besar nombor positif, nilai dia makin besar. Tapi kalau terbalik, nombor negatif, kalau semakin besar nombor negatif, makin kecil nilai dia. Okey, maksudnya antara negatif 15 dengan negatif 3, mana lebih besar? Lebih besar ataupun lebih kecil? 15, negatif 15 dengan negatif 3. Macam mana kita nak letak simbol? Maksud dia, simbol dia, negatif 15 ni lebih kecil nilai dia berbanding dengan negatif 3. Maksudnya negatif 15 ni lagi kecil. Lagi besar nombor negatif, lagi kecil nilai dia berbanding dengan negatif 3. Sama juga negatif, contohnya kita kata negatif 20 dengan kosong. Negatif 20 dengan kosong, mana lagi kecil nilai dia? Okey,
Maksudnya negatif 20 ni lagi kecil daripada kosong. Kosong ni lebih besar nilai daripada negatif 20. Itu maksud dia. Okey, jadi kita letak simbol lebih kecil. Jadi di sini apa yang kamu kena faham, bila sebut negatif 3, K ni lebih kecil daripada negatif 3. Maksudnya ada lagi di bawah negatif 3 ni ada lagi negatif 4, negatif 5, negatif 6. Jadi di sini kita perlu lukis dalam bentuk garis nombor. Okey, soalan ni. Okey, kita lukis dalam bentuk garis nombor. Bila kita nak buat lebih kecil, maksudnya kita akan tulis ke kiri. Nombor tu turutan ke kiri. Maka kita akan letak negatif 3 di sini. Negatif 3. Kalau sebelah kanan ni dia akan jadi makin tu lah, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi sini negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Maksudnya K itu berada di kawasan mana? K berada di kawasan bermula daripada K. Kalau kita letak di negatif 3, salah lah. Kita mesti lebih kecil daripada negatif 3. Bermula dari negatif 4 dan ke bawah, makin ke bawah. Maksudnya inilah kawasan K. K. Kenapa cikgu letak K situ? Maksudnya K ni boleh jadi negatif 4 ataupun negatif 7 ataupun negatif 10 ataupun negatif 20. Maksudnya itu adalah kawasan K. Dia lebih kecil, merujuk pada lebih kecil daripada negatif 3. Okey, last lah. Okey, seterusnya last sebelum kita tengok buku teks. Okey, sebenarnya tajuk ni, tajuk ketaksamaan linear, dia lebih kurang tajuk persamaan linear. Siapa yang faham tajuk persamaan linear, mudah persamaan linear, tajuk ni pun mudah juga. Yang beza ada simbol je lah. Okey, W lebih kecil daripada negatif 5. Maksudnya nombor yang di bawah daripada negatif 5 adalah negatif. Jangan kata negatif 4, negatif 3, negatif 2. Itu makin besar. Maksudnya nombor di bawah negatif 5 adalah negatif 6, negatif 7, negatif 8. Jadi kita akan buat garis nombor. Sini adalah negatif 5. Okey, nombor yang lebih kecil daripada negatif 5 adalah negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan seterusnya ke bawah. Maka dari segi garis nombor, kita akan mula dari mana? Mula sebab dia kecil, lebih kecil daripada negatif 5, bermula dengan negatif 6 dan ke bawah. Okey, jelas tak? Okey, kita tengok pada contoh buku teks lah, apa yang disebut dalam buku teks. Okey, ni baru pengenalan. Kita tengok pengenalan pun rasa dah banyak dah kamu tahu. Okey, tengok pada contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, simple kan? Okey, simple saja. Okey, kita perlu sikit. Okey. Okey, cikgu ambil contoh. Kecil kan? Tak juga besar kan? Okey. Okey, untuk memudahkan kamu lagi untuk menjawab soalan-soalan macam ni, pastikan kamu ada kalkulator lah, no? Okey, pastikan kalkulator kamu ni duduk di sebelah kamu. Okey, kalau supaya apa? Sebab zaman kamu dah ada banyak kemudahan teknologi kan. Jadi manfaatkanlah teknologi kalkulator ni. Kalau zaman cikgu dulu nak kena kira manual, kalkulator ni satu kesalahan yang berat kalau masuk di Dewan Periksa. Dan zaman kamu sudah menggunakan teknologi, jadi kita manfaatkanlah teknologi ni. Jadi rugilah kalau siapa yang tak ada kalkulator dalam periksa, dalam Dewan Periksa, sangat rugi. Sebab masa tu sangat emas lah. Masa menjawab tu sangat emas. Jadi kamu training matematik ni kena selalu buat latihan supaya apa? Supaya kita cekap bagi cepat. Cepat. Matematik ni kalau boleh siapkan kurang daripada 1 minit satu soalan, okey lah. Jadi kamu kena training bagi dapat siapkan satu soalan
paling kurang 1 minit tu lama lah. Kalau soalan simple macam ni, setengah 30 saat siap, ataupun 15 saat siap, sebab kita tekan kalkulator saja kan. Jadi kalau soalan macam ni simple lah. Okey, sekarang ni dia nak 2 simbol. Okey, sekarang ni simbol ni kamu dah faham dah, macam mana, yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Okey, yang tadi soalan kata mana lebih besar dan mana lebih kecil. Okey, macam mana nak baca? Okey, kita baca daripada sini ke sini, kan? Kita baca daripada sini ke sini. Jadi kita bertemu yang mana dulu? Kita yang luah dulu. Kalau yang luah ni maksudnya lebih, yang belah kiri lebih besar daripada belah kanan. Okey, yang belah kiri lebih besar, jadi lebih besar. Dan sini lebih, yang belah kiri lebih kecil daripada belah kanan, jadi perkataan dia lebih kecil. Jadi di sini kita tengok negatif dengan kosong. Jadi kalau sebelum ni sekolah rendah kamu kata nilai kosong tu paling kecil kan. Bila sebut kosong yang paling kecil, tak. Kalau di compare dengan negatif 6 ni, yang mana lebih kecil? Negatif 6 lebih kecil daripada kosong. Jadi kita letak simbol lebih kecil. Okey, kosong ni lebih besar daripada 6, negatif 6. Okey, yang ni 4.5 dengan punca kuasa 2 4.5. Jadi punca kuasa 2 4.5 ni kamu kena tahu. Sebenarnya dia nilai tu lebih kecil lagi. Okey, punca kuasa, tekan kalkulator, punca kuasa 4.5 sama dengan kalau keluar dalam bentuk macam ni, kalkulator saintifik kamu keluar macam ni, kamu kena tahu lah, dan ni dalam format pecahan. Nombor ni dalam format pecahan, jadi kita boleh tukar kat sini. Kalau sini kita boleh tukar. Kalau ada satu kalkulator kamu macam-macam kan, tengok kat sini, dia ada tulis dalam bentuk pecahan kepada perpuluhan. Dia tulis simbol ni, A per B convert kepada A point B. Ada juga yang simbol macam tu. Jadi dia, setiap kalkulator beza dia punya simbol key dia ni. Jadi kamu tekan ni S ke D ni, jadi jawapan dia adalah 2.12. Maka di sini kita tahulah, di sini adalah 2.12. Jadi mana lebih besar? Maka 4.5 ni lebih besar daripada nilai ni. Okey, 1.7 dengan 1/7 dengan 1/4. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil? Okey, kita kena guna kalkulator. Jadi jangan sakit kepala, guna kira tu tak apa. Guna teknologi yang ada. Kalau kat rumah kalkulator tertinggal kan, ada yang kata tertinggal kat sekolah, tak apa, guna telefon. Di telefon ada aplikasi kalkulator saintifik. Kamu pergi kat Google Play Store tu, tulis je kalkulator saintifik. Kamu itu dia free je, dia boleh download. Ataupun Apple App Store kan. Jadi download je kalkulator ni. Okey, 1/7 1/7 tu boy. Okey, 0.142 0.143 lah. Kita bundarkan 2 ni jadi 3. Kita mati kat ni kan. Jadi 2 jadi 3, bundarkan 1, jadi 0.143. 0.143. Okey, 1 bagi 4. Kalau ada kalkulator cepat sikit lah 1 bahagi 4 sama dengan okey 0.25. Barulah kita nampak sini 0.25. Di sini baru kita nampak beza dari segi nilai. Jadi barulah kita boleh letak simbol. Maksudnya 1/7 lebih kecil daripada 1/4. Okey, boleh. Okey, seterusnya 10 cm dengan 50 mm. Kita tahu 1 cm sama dengan 10 mm. Kalau cm dengan mm, cm lebih besar. Jadi kalau 10 cm sama dengan 100 mm, maka di sini 100 dengan 50, mana lebih besar? Maka ia automatik yang ini lebih besar. 10 cm lebih besar daripada 50 mm. Okey, di sini 0.42 dengan 0.072, mana lebih besar? Kita tengok pun kita tahu dah, 0.42 ni lebih besar. Okey, lebih besar. Okey, 1200 gram dengan 1.6 kilogram. Okey, macam tadi lah, sentimeter dengan meter. Pertama kita kena samakan unit. Kamu boleh pilih nak samakan gram ni menjadi kilogram ataupun kilogram menjadi gram.
Cikgu lebih cenderung untuk selesaikan, kita tukar kepada unit yang kecil. Tukarkan unit yang kecil. Sama juga dalam nisbah kan. Kalau nisbah antara contoh 200 gram dengan biasa soalan dia tulis dengan contohnya nisbah 1.5 kilogram. Kalau dalam nisbah yang kita belajar, kami ingat dulu cikgu mengajar kan, nisbah gram dengan kilogram, kita akan ubah dalam unit apa? Unit yang paling kecil, unit kecil antara gram dengan kilogram, gram. Jadi kita akan tukar 200 nisbah 1500 supaya ni gram pun, ni pun gram. Jadi sama dalam kes ni, kita biasakan tukar unit yang kecil lah. Jadi yang ni gram, yang ni tukar pada kilogram, gram juga. Jadi akan jadi 1600. Kenapa juga 1600? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi kilogram kita gerakkan berapa titik? 1, 2, 3 ditambah 20 dimakan. Jadi 1600 gram. Di sini baru kita tahu lah 1200 lebih kecil daripada 1600 gram. Okey. Selesai untuk contoh ni. Nanti cuba buat. Okey, kita tengok muka tek. Okey, dalam hubungan antara. Okey, soalan ni simple saja. Ni masih lagi soalan 7.1b. Okey. Okey. Okey, 7.2b. 7.1b. Okey, dalam garis nombor di sebelah, okey, perihal hubungan antara Y dengan 12 dalam ketaksamaan dengan menggunakan lebih besar daripada seterusnya, terbitkan ketaksamaan algebra tersebut. Maksud di sini, apa dia maksud di sini? Okey, maksud di sini, okey, bila Y berada di sebelah kiri, maka nilai Y ni lebih kecil daripada 12. Maksudnya kalau di atas garis nombor yang aku sebut tadi kan, kalau garis nombor ni kita tahulah, kalau sebelah makin ke kanan makin besar lah. Contohnya ni 13, 14, 15 dan seterusnya, makin besar. Tapi kalau dia berada di sebelah kiri, maksudnya dia makin kecil. Negatif lah, 11, 10, 9 dan seterusnya. Jadi di sini kita boleh letak dalam bentuk simbol lebih besar, menggunakan lebih besar daripada. Maksudnya kita boleh letak ada dua ni. Kalau dia suruh kata lebih besar, kita boleh letak 12 lebih besar daripada Y, ataupun Y lebih kecil daripada 12. Okey, jadi di sini kita boleh nyatakan dalam bentuk ini maksud ketaksamaan algebra ni. Maksudnya simbol yang kita boleh keluarkan, kamu boleh keluarkan dua keadaan. Okey, jadi kalau di sini dia kata lebih besar, lebih besar daripada, maksudnya kita akan letak lebih besar daripada 12, lebih besar daripada Y. Jadi yang pertama, nampak? Jadi kalau Y lebih kecil daripada 12, betul juga kenyataan tersebut, betul juga. Sebab Y ni lebih kecil daripada 12, ataupun 12 lebih besar daripada Y. Okey, jadi di sini dia kata menggunakan simbol lebih besar daripada, maka kita guna yang pertama. Sebab dia suruh, dia dah spesifikkan menggunakan simbol lebih besar kan. Kalau dia tak nyatakan simbol spesifik ni, kita boleh letak dalam periksa kedua-dua jawapan kamu sama ada kamu tulis yang pertama betul, yang kedua pun betul, merujuk pada situasi inilah. Sama juga dalam soalan nombor 2, garis nombor di sebelah menunjukkan, okey, situasi ni kita tahu dah. Okey, bahawa B ni lebih besar daripada 3, ataupun 3 ni lebih kecil daripada B. Jadi dua keadaan yang kita boleh guna. Okey, jadi di sini dia kata hubungan antara 3 dengan B. Okey, maksudnya 3 lebih kecil daripada B. Okey, jadi di sini kurang daripada, sama, kurang daripada ataupun lebih kecil daripada, sama, maksud yang sama. Jadi di sini kita boleh tulis 3
lebih kecil daripada B. Sebab di sini dia suruh tulis dalam bentuk kurang daripada kan. Jadi 3 kurang daripada B, maksudnya 3 lebih kecil daripada B. Okey, kalau dia tak nyatakan kurang ni, dia tak spesifikkan kurang daripada, kita boleh tulis dalam dua keadaan lah. Okey, yang kamu tulis ni. Okey, kamu tulis B lebih besar daripada 3 pun betul. Tapi kalau soalan tak spesifik lah. Sekarang ni soalan spesifik, tulis situasi B dengan 3 dengan B kurang daripada, jadi kita tulis 3 lebih kecil daripada B. Jadi yang pertama kita pilih. Ni jawapan dia. Okey. Ya, simpan saja. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Lebih mudah kita tengok bincang contoh daripada soalan ni. Okey. Okey, di sini kita perlu menyatakan dalam bentuk garis nombor. Okey, mengenal hubungan lebih besar lebih besar daripada atau sama dengan okey. Kita tengok contoh mudah. Sifat bagi siap sama berikut. Okey, di sini dia dah mula bincang lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Okey, cikgu terangkan sikit berkenaan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey, sambungan daripada garis nombor tadi lah. Okey. Okey. Sekarang kita pergi pada simbol yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, simbol yang ketiga dan yang keempat. Okey, simbol yang pertama kamu dah settle. Simbol lebih besar dan lebih kecil. Yang ni kamu dah settle. Contoh-contoh cikgu bagi dia. Okey, dah settle. Okey, sekarang kita pergi pada simbol yang ketiga. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ni maksudnya kombinasi antara simbol lebih besar dan simbol sama dengan, dikombinekan menjadi macam ni lah. Lebih besar dicantumkan dengan simbol sama dengan. Okey, lepas ni dia menjadi lebih besar sama dengan. Okey, lebih kecil dicantumkan dengan sama dengan, maka dia menjadi lebih kecil sama dengan. Jadi boleh nampak je tu. Okey, jadi jangan keliru awak ada benda ni cikgu. Dia dah digabungkan dengan dua simbol. Lebih besar dan sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan. Sebab tu kita panggil lebih besar, lebih besar dan sama dengan. Dengan cikgu sebut ni sama dengan. Yang ni lebih kecil dan sama dengan. Okey, jadi kita tengok menyatakan menggunakan simbol ni. Macam mana kita nak gunakan simbol ni? Contoh. Okey, contoh contoh yang pertama. Okey, dia kata Y lebih besar sama dengan 5. Cikgu letak. Yang kedua, X lebih besar sama dengan negatif 3. P lebih kecil sama dengan 7. Okey, K lebih kecil sama dengan negatif 2. Dan yang kelima, R lebih besar sama dengan contoh cikgu letaklah 10. Contoh nombor-nombor ni boleh berubah-ubah lah. Yang penting cikgu nak terangkan maksud macam mana nak gambarkan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ni. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, Y lebih besar sama dengan 5 dalam bentuk garis nombor. Okey, tadi
kamu nampak bagaimana cara letak? Okey, menggunakan simbol macam ni, sama ada macam ni ataupun macam ni kan. Maksudnya nilai sama ada nilai contohnya P ke, sini P. Contohnya ini kawasan P. Kita guna bulat kosong macam ni ke kanan, bulat kosong macam ni ke kiri. Okey, di sini kita tengok. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita bina garis nombor. Okey, Y lebih besar sama dengan 5. 5 kat mana? Okey, kita letak dulu 5. Okey, 5. Okey, bila Y lebih besar, dia maksudnya berada di sebelah Y ni berada di sebelah kanan. Kalau lebih kecil, Y ni berada di sebelah kiri 5. Manakala dia lebih besar, maka dia berada di sebelah kanan 5 ni. Jadi kita susun siap-siap 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Maksudnya nombor tu ke kanan lah. Jadi macam mana kita nak letak? Kalau bawah 5 ni 4, 3 apa semua ni. Okey, jadi guna warna lain. Warna apa lagi? Cantik sikit. Okey, jadi macam mana kita nak menyatakan dalam bentuk garis nombor? Okey, Y mula dari mana? Maksudnya Y ni bermula dengan 5 dan ke atas. Itu maksud dia. Bermula daripada 5 dan ke atas. Kalau lebih besar, sebab apa? Lebih besar maksudnya 6. Tapi bawah tu ada sama dengan. Maksudnya bermula daripada 5 dan ke atas. Okey, jadi maksud simbol ni mula 5 dan ke atas nilai tersebut. Maksudnya kita kena letak 5 sebab ada sama dengan. Kita boldkan terus bulat tu, bulat solid. Tak ada, bukan kosong macam ni lah, bukan kosong macam ni. Jadi kita bulatkan terus, kita tarik ke kanan. Maksudnya nilai Y ni berada di sini. Y. Okey. Jadi jadi kamu kena bezalah. Contoh kita bagi. Contoh dia kata Y lebih besar daripada 5. Macam mana kita nak nyatakan dalam bentuk garis nombor? Okey. Cikgu bagi ni 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Macam mana kita nak nyatakan Y lebih besar daripada 5? Maka kita akan letak, okey, manakala Y lebih besar, mula dengan 6 lah. Kita letak kosong dan ke atas. Jadi ini adalah nilai Y. Beza lah antara yang pertama dengan yang ni. Jadi kalau lebih besar daripada 5, maksudnya 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kita buat simbol. Dia ada simbol sini yang kamu kena betul-betul alert lah. Jangan pergi bold tu. Kalau kamu bold macam ni, macam tu salah. Ni maksudnya sama dengan. Ni maksudnya lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi di sini kamu akan buat kosong je ni, bulat bold solid semua, terus tarik ke kanan. Okey, jelas nah. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, nak bagi kamu betul-betul cekak ni, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey. Pertama kita tengok X lebih besar daripada negatif 3. Bila dia lebih besar, maksudnya dia berada di sebelah kanan negatif 3. Jadi belah kanan negatif 3 kat mana? Negatif 3 dia lebih besar. Maksudnya X ni, okey, ni adalah negatif 3. Dia belah kanan ni makin besarlah nilai. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi nombor ni kamu boleh buatlah ikut suka kamu. Agak-agak lebih kurang 4, 5 skala dia. Terutan nombor 4, 5 terutan nombor, cukup dah. Jangan sampai 20 terutan nombor kan. Cukup dah sekat 4, 5 sesuai lah. Okey, untuk menggambarkan, kita nak menggambarkan nilai X ni. Okey, jadi X lebih besar sama dengan 3, negatif 3. Okey, jadi bila X ni lebih besar, kamu kena ingat dia berada di belah kanan. Jadi bermula dengan apa? Kalau X lebih besar daripada 3, dia akan bermula dengan 2. Tapi sekarang ni dia ada simbol sama dengan. Maka kita kena mulakan dengan 3, negatif 3 dan ke kanan lebih besar. Maka inilah nilai X. Nampak tak? Okey, seterusnya. Okey, sikit lagi. Kita habiskan contoh ni, cukup untuk hari ni. Okey, P lebih kecil sama dengan 7.
Okey, mana P lebih kecil sama dengan 7? Okey, P lebih kecil. Maksudnya lebih kecil ni sebelah kiri. Jadi kita letak 7 di sini. 7. Nah, jadi P lebih kecil. Maksudnya ke bawah ha. 6, 5, 4, 3, 2 dan seterusnya. Maksudnya P lebih kecil sama dengan, kita kena tarik daripada mana? Bermula daripada mana? Lebih kecil dan sama dengan 7. Maksudnya lebih kecil dan sama dengan 7. Maksudnya bermula daripada 7 dan ke bawah. Okey, jadi kita akan letak solid macam ni dan tarik ke bawah. Nak kenal dulu lah. Nak kamu biasakan guna simbol ini. Jadi ini adalah nilai P. Okey, contoh yang keempat. Okey, K lebih kecil sama dengan 2. Maksudnya lebih kecil mesti ke kiri. Jadi kita akan letak. Okey, negatif 2. Okey, lebih kecil ni maksudnya makin ke bawah nilai dia, makin kecil. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan semakin kecil. Maka K lebih kecil sama dengan 2 kat mana? Okey, maksudnya dia bermula dengan 2, negatif 2 dan ke bawah. Maka itulah nilai K. Lah Okey, saya harap kamu boleh nampak lah. Contoh yang terakhir, R lebih besar sama dengan 10. Okey, R lebih besar sama dengan 10. Okey, R lebih besar sama dengan 10. Mana R? Kalau lebih besar maksudnya dia ke sebelah kanan lah. Jadi kita letak sini 10. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ke kanan. Jadi macam mana kita nak letak dalam bentuk garis nombor? Okey, cikgu letak ni juga. Okey, jadi bermula daripada 10. Pastikan kita bulat solid macam tu dan tarik ke kanan. Maksudnya itulah nilai R. Okey. Okey, untuk hari ni kamu hanya faham dulu simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan 4 simbol ini saja. Okey, dan kamu faham bagaimana kita nak zahirkan dia di atas garis nombor. Kalau diberi tugasan kamu berdasarkan itu nyatakan dalam bentuk garis nombor. 5 lebih kecil daripada 2. 5 lebih kecil, X lebih kecil daripada 2. Jadi kita nyatakan dalam bentuk garis nombor, kita lukis je. X lebih besar sama dengan 5. X lebih kecil sama dengan 3. Jadi kita kena tahu lah sama ada simbol nyatakan di atas garis nombor tu. Okey, sama ada kamu kena buat kosong ke mana, arah sini ataupun arah sini. Jadi kita tahulah yang ni kosong kat situ ataupun ni ke sini. Yang ni solid ke arah sana ataupun pastikan solid macam ni ke arah sini. Jadi sama juga ini. Itu beza dah. Jadi jangan tersilap ni lah. Dalam PSA macam ni dia nak tengok yang ni. Jadi kita tahu arah anak panah tersebut. Jadi untuk hari ini kamu faham dulu, sebelum kita pergi kepada dalam tajuk ketak kesamaan linear, dia ada juga penyelesaian macam persamaan linear tu, mencari nilai yang kita tak tahu. Dia ada juga. Jadi sebelum tu kita faham dulu yang ni. Jadi di sini cikgu nak tegaskan bahawa pasangan dia, kalau sebelum ni kita dah tahu dah. Positif pasangan dia negatif. Negatif pasangan dia adalah positif. Darab pasangan dia adalah bahagi. Bahagi pasangan dia adalah darab. Kuasa 2 pasangan dia punca kuasa 2. Punca kuasa 2 pasangan dia adalah kuasa 2. Sama kuasa 3 ke? Pasangan dia adalah punca kuasa 3. Dan punca kuasa 3 pasangan dia adalah kuasa 3. Ini cikgu nak tambah lagi. Tambah berapa? Tambah 2 lagi. Okey, iaitu yang seterusnya kamu kena tahu. Lebih besar pasangan dia adalah lebih kecil. Manakala lebih kecil pasangan dia lebih besar.
Lebih kecil sama dengan pasangan dia adalah lebih besar sama dengan. Manakala lebih besar sama dengan pasangan dia adalah lebih kecil sama dengan. Kita tambah sikit lagi. Sebelum kita start pada penyelesaian dia nanti. Jadi di sini